Untuk muka surat 104, untuk muka surat, buka muka surat 104. Kat sini kita ada celik kewangan. Apa itu celik kewangan? Celik kewangan adalah terms-terms, ayat-ayat yang digunakan, perkataan-perkataan yang digunakan dalam soalan penyelesaian masalah untuk tajuk wang. Untuk tahun 5, awak akan fahamkan apa itu simpan, apa itu labur. Nanti bila darjah 6, dia akan bagi soalan pula. So untuk tahun 5, awak akan fahamkan dulu apa itu perkataan-perkataan yang terlibat untuk tajuk wang. Okey. Tengok soalan simpan dan labur. Okey. Dekat sini apa beza simpan dan labur? Dia kata cikgu tak nak panjang-panjang sebab apa? Cikgu tak nak habiskan data awak. Siapa yang cikgu saya nak join juga cikgu walaupun ada data. So memang cikgu akan cuba terangkan dalam masa yang singkat. Okay? So kita ada dua, akaun simpanan dan akaun pelaburan. Apa itu akaun simpanan? Akaun simpanan yang akaun yang awak ada kebanyakannya sekarang lah. Awak simpan duit dalam bank. Awak simpan duit dalam bank. Okay? Wang boleh dimasukkan, wang boleh disimpan atau dimasukkan. Wang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Tak ada masalah. Awak simpan 200, awak nak keluarkan bila-bila pun tak ada masalah. Okay? Wang permulaan simpanannya rendah. Wang permulaan simpanan rendah ni apa maksudnya? Maksudnya kalau awak buka akaun BSN, dia kata okey, nak buka akaun BSN, wang permulaannya ialah RM10. Itu wang permulaan. Okey? Dapat faedah. Kadar faedahnya 1% hingga 2% setahun. Faedah ni lebihan wang. Bank bagi awak upah. Bank bagi awak duit. Sebab awak simpan duit tu dekat bank dia. Tapi ikutlah awak punya duit ada berapa, dia akan kira peratusnya daripada situ. Tapi tak banyak lah. Kalau akaun simpanan memang tak banyak. Okay. So nanti, okay, tak apa, kita baca dulu semua. Okay. Kalau tengok dialog adik dengan akak ni, dia kata ibu saya nak buka akaun pelaburan. Yang adik dia cakap, yang akak dia kata saya nak buka akaun simpanan. So apa beza antara dua akaun ni? Okay. Pelaburan pula ialah wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberikan keuntungan pada masa hadapan. Okey. Wang tidak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Katakanlah awak nak buat akaun pelaburan. Okey. Akaun pelaburan, wang permulaan dia bergantung kepada wang permulaan dia bergantung pada jenis pelaburan. Tengok pelaburan apa yang awak nak join. Kalau pelaburannya bisnes yang besar, wang permulaannya pun besar lah. Kalau bisnesnya kecil, wang pelaburannya kecil. Okey, cikgu bagi awak satu contoh. Apa itu pelaburan? Katakanlah, okey, katakanlah kita ada 4 orang kat sini. Kita katakanlah cikgu bagi contoh Hidayat, Hafiz, Karun Naufal dengan Azib. Okey, contoh. 4 orang ni nak berniaga. Okey, 4 orang ni nak berniaga. Kita nak buat berniaga kecil-kecilan untuk cari duit poket. Okey, katakanlah awak nak berniaga alat tulis. Okey. Kenapa tak berniaga seorang-seorang? Kalau kita berniaga seorang-seorang, duit modal kita tak cukup. Jadi kita berniaga lah, kita ajak kawan kita join. Itu nama dia pelaburan. Jadi bila kawan kita join, 4 orang ni, seorang bagi RM50. Okey? Untuk keluar, bila seorang bagi RM50, awak pun berniaga. Berniaga, dapat untung. Barulah awak boleh ambil balik yang RM50 awak.
Sebab apa? Dah dapat lebih daripada RM50. So, wang pelaburan tidak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Wang pelaburan tidak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa kerana ada tempoh matang. Tempoh matang ni dekat bank lah. Okay? Ni kalau kita letak je duit dekat bank. Bank yang pergi berniagakan dekat mana, dekat mana, dekat mana. Tapi kalau kita sendiri, boleh ke kita 4 orang nak berniaga, tiba-tiba Khairul Hafiz hari ni bagi RM50. Besoknya Khairul Hafiz kata, aku nak balik lah RM50 aku. Aku nak pakai duitnya. Contohlah Hafiz, mana Hafiz? Contohlah macam tu. Boleh ke nak minta duitnya balik? Berniaga pun belum mula lagi. Tak boleh kan. Itu sebab tu dia ada tempoh matang. Dia tak boleh keluar sesuka hati. Kalau simpan, kalau awak simpan dalam bank awak, tak ada masalah. Awak nak keluar duit ke, awak nak masuk duit, bila-bila masa tak ada masalah. Okay? Untung diberikan sebagai dividen ataupun bonus. Kadar untung dia tinggi dan melebihi 2% setahun. Contoh yang paling dekat ialah ASB, Amanah Saham Berhad. Ada yang mak ayahnya join ASB, nanti hujung tahun, dividen dapat berapa peratus, dividen dapat berapa peratus. Itu maksud dividen. Kalau dengar perkataan dividen, maksudnya apa? Itu adalah kadar keuntungan yang bank bagi. Dia ada peratus dia. Peratusnya berbeza mengikut tahun. Okey. Seterusnya, muka surat seterusnya, faedah mudah dan faedah compound. Okey. Apa itu faedah mudah? Faedah mudah sama macam dividen. Faedah mudah sama macam dividen. Faedah mudah ialah sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu. Faedah compound ialah faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Okey. Kalau awak tengok jadual ni memang awak, cikgu saya tak faham. Saya tak faham apa-apa pun. Okey, cikgu tunjuk awak yang lain lah. Okey. Apa itu maksud faedah mudah? Okey. Faedah mudah senang je. Okey, contoh awak simpan dekat bank ataupun melabur lah. Awak buat pelaburan dekat bank kalau ASB tu. Katakanlah 2022 lah. Kita mula tahun depan 2022. Awak simpan wangnya sebanyak RM1,000. 2022. Bila masuk hujung tahun, bila dah ni Januari 2022, awak simpan RM1,000. Bila dah sampai Disember, awak tak ada masukkan duit lagi. Masih lagi RM1,000. Bila sampai Disember, bank kata faedahnya ialah 1%. Okey, faedahnya ialah 1%. So kalau 1%, awak akan dapat duitnya sebanyak RM10. Kalau kita kira, macam mana kita nak kira 1/100 darab dengan RM1,000. Ini caranya lah. Nanti tahun depan kita akan belajar cara nak potong, cara nak darab. Hari itu darab pecahan pun rasanya kita dah belajar. Okay, potong sifar, kita dapat RM10. Maksudnya sekarang, kalau kalau duit awak
asalnya ialah RM1,000. Sekarang duit awak dah jadi RM1,010. Dah bertambah. Tak payah buat apa-apa pun. Duit tu sendiri yang bertambah. Disebabkan kita dapat faedah mudah ni. Kita ada faedah mudah. Okey, sebab itulah kita dapat RM10. Faedah mudah ni bank yang bagilah. Okey. Itu faedah mudah. Faedah mudah untuk faedah yang pertama, tahun pertama. Okey. Bila kita masuk tahun 2023, awak punya simpanan dah jadi berapa sekarang? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Simpanan awak dah jadi berapa? Mula-mula kita ada RM1,000. Kemudian bank bagi faedah mudah ataupun dividen 1% sebanyak RM10. So sekarang 2023, simpanan awak dah jadi berapa? 2,000. RM 2,000. Alah, 1,020. 1,010 lah. Mula-mula ada RM1,000. Bank bagi lagi RM10. So nilainya dah jadi RM1,010. RM1,010. Nilainya dah jadi RM1,010. Apa maksud RM1,010? Simpanan awak campur faedah. Simpanan awak campur faedah. RM 1,000 campur faedah yang dapat RM1,010. Faham tak? Simpanan awak campur faedah. Simpanan awak campur faedah. Sekejap Okey. Seterusnya, sekarang simpanan awak dah jadi RM1,010. Bila simpanan awak dah jadi RM1,010, bank akan bagi lagi faedah. Bank akan bagi lagi faedah. Faedahnya sebanyak 1% lagi. Katakanlah faedah ada 1%. 1% ni rendah lah. Biasa bank memang akan bagi lebih. Ni cikgu bagi contoh faedah yang kecil supaya kita senang darab. Okay. Bank bagi 1% lagi. So 1% tu nak darab dengan berapa? Nak darab dengan 1,000 ke? Ataupun nak darab dengan RM1,010? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 1% untuk tahun 2023. Sekarang ni untuk tahun 2023, 1% tu nak darab dengan 1,000 ke darab dengan 1,010? 1,000. 1,010. Kenapa bukan 1,000? Kenapa bukan 1,000? 1,000 ni cerita lama. 1,000 ni cerita lama, cerita tahun lepas. Sekarang duitnya dah beranak, duit dia dah makin banyak, duit dia dah jadi RM1,010. So apa itu RM1,010? Simpanan campur faedah. RM10 ni duit yang awak masukkan ke? Tidak. RM10 ni adalah faedah yang bank Kita bagi. dapat. Okey. Setakat ni boleh nampak. Okey, sekarang faedah ni kita darabkan dengan RM1,010. Okey, good. RM1,010. Kalau sebelum ni, masa tahun pertama awak dapat RM10. Untuk tahun kedua, awak akan dapat, ni kalau awak darab, awak akan dapat 1,101. bukan 101. Kenapa bukan 101? Sebab 1 darab 101 kena bahagi 10. So 101 bahagi 10 awak akan dapat RM10.10. Dia bertambah 10 sen. Sebab apa? Sebab nilai simpanan awak pun dah bertambah. Nanti makin tahun dia akan makin bertambah. So sekarang jumlah kalau 2,000 untuk 24, awak dah dapat RM RM10 tambahkan dengan RM10.10.
sen. So nilai dia dah jadi RM1,020 10 sen. Okey. Sekarang dengar betul-betul. Ini nama dia faedah mudah. Apa itu faedah mudah? Faedah mudah, bank bagi faedah, dia darabkan dengan simpanan awak. Simpanan yang awak letak RM1,000. Tapi bila faedah compound, okay, ini ialah faedah compound. Apa maksud faedah compound? Faedahnya ni 1% ni darabkan dengan simpanan campur faedah. Compound tu maksudnya dia kumpul simpanan faedah. So tahun pertama sahaja faedah mudah. Tahun kedua faedah compound. Tengok faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul. Okey. Cikgu nak tunjuk awak, faedah ni memang sangat penting soalan faedah ni memang sangat penting. So kita cuba, cikgu setakat tambah RM10 je cikgu. So jom kita cuba kalau yang betul-betul kalau ikut bank. Katakanlah kalau awak simpan RM10,000. Okay, kita buat banyak-banyak sikit lah. Kalau setakat RM10 awak memang tak berminat lah nak simpan kan. Setakat RM10, bapak saya bagi satu hari RM1, saya dah dapat dah RM10 10 hari. Okay, kita tengok kalau besar nilai dia. RM10,000. Okay, faedah kalau simple, kalau faedah ASB lah, kita bagi ASB. Faedah yang paling setakat ni mungkin 5%. Kita letak 5%. Kita mula dengan tahun 2020, tahun ni. Awak simpan RM10,000. Cikgu, 2021 cikgu. Lah, kita dah 2021, maaf. Maklumlah, tahun ni kan macam ada, macam tak ada kan. Okay, 2021. Okay, bila masuk 2022, iaitu hujung tahun ni, duit tinggal berapa? So, jom kita kira lah. Dividen faedah yang tahun pertama kita panggil faedah mudah. Kenapa faedah mudah? Sebab 5% darab dengan simpanan. Tak ada campur benda lain. Darab dengan simpanan. Okey. Potong sifar, potong sifar, potong sifar, potong sifar. Kemudian 5%. So awak masukkan duit RM10,000 tahun ni. Tahun depan dah dapat tambahan RM500 macam tu je. Tak payah buat apa-apa. Awak duduk je kat rumah. Tahun depan duitnya dah meningkat. Nampak tak kat sini? So bila masuk 2022, duitnya dah jadi berapa? RM10,000 tambahkan RM10,000 tambahkan dengan RM500. Nilainya dah jadi RM10,500. Mula-mula letak duit RM10,000 je. Sekarang dah jadi RM10,500. So ini adalah apa? Simpanan Duit. campur faedah. So masuk 2022, okay, awak tak ada tambah duit, tak ada apa. Masuk 2022, kita nak tahu nanti 2023 berapa pula. Katakanlah dividen masih sama 5%. Darabkan dengan berapa sekarang? Sekarang duit dah bertambah. RM10,500. Okay, yang ini dapat berapa ni? RM525. RM525. So, untuk tahun 2023, nilai wang awak dah jadi RM 11,000. RM11,005 betul?
Entah tak, kita RM11,025. Okey, dia dah jadi RM11,025. Ringgit. Ringgit. So, yang ini faedah ini darab dengan simpanan dan faedah kita dah panggil dia sebagai faedah Mudah. compound. Ingat, faedah mudah tahun pertama sahaja. Dia darab dengan simpanan yang memang betul-betul tak ada tambah benda lain. Simpanan basic, simpanan asas. Bila tahun kedua, awak dah ada tambahan dengan faedah tu sendiri. So, dia bukan faedah mudah lagi, dia faedah compound. Okay, so tahun seterusnya makin banyaklah duitnya. Okay, jelas kat sini. Kenapa cikgu tak nak gunakan tabel dekat buku teks awak? Sebab kadar faedah yang digunakan 1/8. Ini memang berlaku dekat bank ya, kadar faedahnya dalam bentuk perpuluhan. Nanti awak susah nak faham. Tapi jom kita tengok sama-sama. Tahun pertama dia simpan duit dia RM2,000. Bila dapat faedah kebaikan, dividen, faedah. Kalau tahun pertama ni kita panggil dia faedah mudah. Faedah mudah kenapa? Sebab darab dengan tahun pertama, tak ada tambah benda lain. So dapat RM36. So baki akhir tahun dah jadi RM2,036. Dia bawa RM2,036 ini kepada tahun kedua. Kemudian nampak dia punya nilai faedahnya bertambah. So syaratnya apa? Bila awak simpan duit dalam bank ataupun awak buat pelaburan dalam bank, jangan keluarkan duit cepat. Jangan setiap tahun. Faedah ni, hasil faedah yang RM36 ni awak boleh keluarkan. Kalau ikut bank, yang faedah tu boleh keluarkan. Yang simpanan tak boleh keluarkan. Tapi jangan keluarkan. Kenapa? Nanti awak punya faedah tu makin bertambah. Okey. Seterusnya, kredit dan hutang. Muka surat 107. Okey. Kredit dan hutang, apa beza kredit, apa beza hutang? Okay. Kredit ialah pinjaman, iaitu kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi kewangan. Hutang ialah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. So, kredit ni biasa kita gunakan kad kredit. Okay. Contoh, okay. Ayah dia nak beli mesin penapis air, kowe ni lah. Kowe ke, kuku ke, okay, tak kisahlah. RM4,850. Tapi tak ada duit. Kita tak ada duit sampai RM4,000 dekat tangan. So kita gunakan kad kredit. Bila kita gunakan kad kredit, bank yang akan bayar harga dia. Bank akan bayar dulu RM4,850. Lepas tu kita bayar dengan bank tu setiap bulan. Hutang. Okay. Kenapa sekarang tengok ayat dia. Sekarang ayah berhutang dengan bank. Ayah juga dikenakan faedah pinjaman. Faedah pinjaman maksudnya nanti kita tengok lepas ni. Ayah juga dikenakan faedah pinjaman dan perlu membayar balik dalam tempoh tertentu. Jika gagal, bank akan kenakan caj bayaran lewat pula. So apa beza kad kredit dengan hutang? Kalau hutang awak pinjam kawan awak, hari ni awak pinjam RM5, besok kawan awak minta meh RM5 balik. Itu hutang. Tapi kalau kredit, awak pinjam RM5 dengan bank, bank kata okey boleh bayar balik RM5 dengan saya tapi setiap bulan bayar RM1. Contohlah. Itu kredit. Tapi takkan bank nak bagi awak pinjam RM5 kan? Itulah bezanya. So kad kredit ni untuk nilai yang besar. Hutang ni kalau awak pinjam dengan kawan-kawan awak lah. Atau dengan sesiapa sajalah. Okey. Kita tengok pembelian secara tunai. Apa maksud pembelian secara tunai? Cash. Pembelian secara tunai ni maksudnya cash. Ni muka surat 108. Cash ni tak hutang.
Dia nak 5,000, kita bagi 5,000. Kita tak ada hutang dengan sesiapa. Macam mana nak dapat 5,000, kita kumpul lah. Kita kumpul sendiri. 1,000, 1,000, 1,000 contoh. Tidak dikenakan faedah sebab awak bayar cash. Kemudian membayar harga asal. Apa maksud membayar harga asal? Kejap lagi kita tengok. Okay, bayaran penuh menggunakan wang tunai atau kad debit. Kad debit mana? Kad ATM tu. Kad ATM tu ialah kad debit. Okay, kita tengok contoh. Keluarga Andrew membeli televisyen itu secara tunai. Maksudnya dia bayar cash. Dia bagi terus RM1,290. Okay, bila bayar cash tak ada apa-apa masalah. Simple. Harga barang RM1,000, kita bayar RM1,000. Tak ada tambahan. Tapi bila kita bayar secara kredit, menggunakan kad kredit, credit card, bank kata okey, awak nak beli TV ni boleh, tapi secara ansuran. Ini yang kita namakan secara ansuran. Secara ansuran, setiap bulan awak kena bayar RM120.90 selama 12 bulan. Bila kita darab RM120.90 darab dengan 12 bulan, nilai dia sekarang dah jadi RM1,450.80. Sedangkan harga TV tu cuma RM1,290. So, rugi tak? Rugi. Berapa banyak rugi tu dia kira tak? Dia tunjuk tak beza? Okay, jom kita tengok. Kalau kita guna cash, so dekat situ kita dah rugi sebanyak RM160.80. So RM160.80 ni siapa yang dapat? Bank lah dapat. Bank. Kenapa bank dapat? Bank kan dah bayarkan dulu harga TV tu. Takkanlah bank saja-saja nak buat kerja percuma untuk awak. Bank kata okey boleh, saya boleh bayarkan awak dulu harga TV tu, tapi awak kenalah bagi saya duit lebih sikit. Itulah nama dia keuntungan. Keuntungan dalam bank. Kenapa bank nak ambil untung? Dari situlah bank ambil untung untuk bagi gaji pekerja dia pula. Dia berniaga. Bank ni adalah satu perniagaan. Yes. So pembelian secara kredit kita berhutang. Dikenakan faedah. Apa faedahnya ni? Ni faedah duit lebih kita bayar. Faedah kalau kita simpan, kita dapat. Tapi kalau kita pinjam, kalau kita berhutang, kita bayar dekat bank. Membayar harga yang lebih daripada harga asal, bayaran menggunakan kad kredit dan ansuran secara bulanan. Okey, itu beza kad kredit dan secara tunai. Dah, itu sahaja. So, apa yang cikgu nak awak buat sekarang? Minggu lepas kita guna buku M berapa? MT2. Yang lepas MT2 ke? Okey. Untuk minggu ni kita buat MT1. Apa yang kerja cikgu nak bagi awak sekarang? Ingat matematik hari ni sampai pukul 1:30. Ada 2 jam lagi dekat situ. So apa yang cikgu nak awak buat sekarang ialah yang pertama sekali awak buka matematik 2 awak. Awak salin, catat sekarang, buka muka surat 104, catat dekat buku teks awak, salin kotak kuning ni. Apa cikgu? Muka surat 104. Nampak tak ada kotak kuning kat bawah tu? Salin kotak kuning tu dalam buku matematik 2. Dalam buku matematik 2. Okay, tajuk tulis celik kewangan. Ni tajuk.
Kemudian tulis akaun simpanan awak. Salinlah, salin sahaja. Dalam MT2. Yes, dalam MT2. Lepas dah salin dalam kotak kuning, buka muka surat seterusnya. Salin yang dalam kotak pink. Warna pink. Okay. Lepas dah salin yang dalam kotak pink, salin pula yang ini. Cak Naminda ni. Salin yang ini. Okay, salin yang ini. Lepas salin yang itu, salin Cak Naminda yang ini pula. So kita nak salin dia punya info-info sahaja. Okay, kita nak salin info-info dia sahaja. Salin semuanya dalam buku matematik 2. Satu. Matematik 2. Lepas tu salin yang ini. Dan yang terakhir salin yang ini. Boleh? Hari ni kita salin je. Tak ada buat bentuk lazim, darab, tambah, bahagi, semua tak ada. Hari ni kita salin je. sahaja. Yes. Okay. Jangan print, jangan photostat, jangan tampal. No, salin. Kenapa cikgu tak bagi? Cikgu ni sampai hati tak bagi saya photostat. Cikgu ni saya penat. Tak. Bila kita ingat, bila kita salin, kita ingat. Tapi kalau soalan, cikgu bagilah awak print. Okay, lepas dah siap ni, cikgu akan bagi awak kerja lagi satu. Cikgu akan bagi awak kerja lagi satu, iaitu ini. Yang ini, apa yang nanti cikgu screenshot, cikgu akan masukkan dalam grup. Yang ini kalau awak nak print boleh dan tampal. Cikgu benarkan. Yang ini cikgu benarkan awak print. Tapi kata kalau cikgu saya tak ada, saya tak ada tu. Ataupun awak boleh salin. Dalam buku matematik 2 juga. So kita ada 2 kerja. Yang pertama salin dalam buku teks, poin-poin yang penting. Yang kedua kita akan buat latihan ni lah. Kita akan buat nombor 3.3 dan juga 3.4. Akil Zafran, nanti cikgu akan masukkan recording Google Meet ni. Nanti awak tengok semula mana yang awak kena salin. Okay. Tak apa, cikgu tunjuk lagi sekali. Yang pertama sekali muka surat 104. Salin dalam kotak kuning. Okay, salin kotak kuning ni. Tajuknya Celik Kewangan 104. Salin dalam kotak kuning. Lepas tu buka muka surat sebelah. Salin yang dalam kotak pink pula. Okay, semak Yang lain semak. Kemudian lepas dah siap yang kotak pink, salin pula yang Cak Naminda ni. Muka surat sebelahnya. Okay. Muka surat 106. Okay. Yang seterusnya, salin muka surat 107. Cak Naminda. Dan yang terakhir, salin muka surat 108. Pembelian secara tunai dan juga pembelian secara kredit. Nak salin dalam kotak ke, nak salin dalam apa pun tak ada masalah, ikut kreativiti awak. Okay. So semua sekali kalau kita kira ada 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4, 4, 5, 5, 6. Semua ada 6 kotak. Lepas siap salin ni, cikgu akan bagi awak latihan yang seterusnya, yang mana awak kena tandakan right pada jawapan yang betul. Simpanan ialah Y yang digunakan simpan dalam nanti awak tanda right ke tanda pangkal lah. Ikut apa yang kita dah belajar. Okay, awak nak print boleh, awak nak salin pun boleh. Tak ada masalah. Okay, yang ini cikgu akan share dalam group. Cikgu akan share dalam group. Cikgu letak dalam grup. Okay, yang ini cikgu akan share dalam grup. Yang ini memang awak tak ada. Yang ini cikgu akan share dalam grup.
Jadi untuk hari ini kita dah habis tajuk wang. Kita dah habis tajuk wang. Wang. Seterusnya kita akan masuk tajuk masa dan Waktu. waktu. Okey, minggu depan kita akan masuk tajuk masa dan waktu. Okey, boleh jelas? Jelas. Okey, sekarang ada tak sesiapa nak tanya apa-apa? Ada. Ada. Okey, kalau tiada, siapa yang nama dia ada tak sesiapa yang namanya tak ada? Cikgu tengok tadi ada yang baru masuk. Siapa yang namanya tak ada? Cuba awak. Siapa Adira Nazika? Arina. Siapa yang nama dia ada, awak boleh live lah. Awak boleh live group ni. Awak boleh live Google Meet ni. Arina. Okey, cikgu. Kasih, Arina, cikgu. sama-sama. Cikgu, letak dia yang button merah ya, cikgu? Ya, saya. Okey. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Siapa lagi Arina? Siapa lagi nama yang tak ada? Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Salam. Siapa yang namanya tak ada lagi ni? Nakidin. Nakiuddin. Lagi? Terima kasih cikgu. Sama-sama. Siapa lagi yang namanya tak ada? Hazmi baru join, Hazmi. Kita dah habis dah, Hazmi. Nanti awak tengok rakaman dia, lepas tu awak join. Okay, siapa lagi yang tak ada? Alifia siapa? Siapa? Alifia. Okay, siapa lagi yang namanya tak ada? Aryan. Itu pun dia cepat-cepat. Sakit perut sangat ni. Okay, siapa lagi yang dah ada namanya boleh left supaya kita tengok siapa nama yang tak ada. Yang dah ada namanya boleh left. Bye Naufal. Saya kena Najmi, cikgu. Awak Najmi, tapi awak guna MOE Naufal, cikgu dah panggil awak Naufal. Ha. Bye. Bye.